Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, hari ini cikgu akan kongsikan teknik menjawab bahasa Melayu kertas 1. Untuk bahasa Melayu kertas 1, format baru KSSM, kod 1103/1. Okey, untuk kertas ini 100 markah dan masa menjawab ialah 2 jam. Okey, jadi dalam perkongsian hari ini, cikgu bahagikan kepada 4 bahagian. Okay, yang pertama, cikgu akan jelaskan berkaitan bahagian A. Yang kedua, berkaitan soalan bahagian B. Yang ketiga, kriteria penskoran untuk kertas 1. Dan juga yang keempat, cikgu akan sentuh secara ringkas berkenaan teknik 3P5A. Okey, jadi untuk kertas 1 terdapat dua jenis bentuk item atau soalan, iaitu subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Okey, bahagian A merupakan karangan respon terhad. Okey, jadi kita lihat, okey, dalam bahagian A, satu soalan akan dikemukakan iaitu kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Okey, dalam soalan ini sekurang-kurangnya dua bahan. Okey, contohnya kalau soalan berkaitan dengan email. Jadi soalan dua email akan dikemukakan, jadi calon akan pilih salah satu email untuk dijawab. Okey, terdapat juga soalan yang terdiri daripada 3 bahan rangsangan. Okey, bahan rangsangan ini boleh terdiri daripada gambar, okey, pantun atau sajak, okey, graf atau cartapai, iklan, email dan sebagainya. Okey, untuk bahagian A ni, okey, markah ialah 30 markah dan masa dicadangkan untuk kamu menjawab selama 30 minit saja. Okey, sebelum kamu mula menjawab, okey, kamu perlu baca soalan dan bahan rangsangan dengan teliti. Okey, seterusnya kamu perlu kenal pasti fokus soalan. Okey, fokus atau kata kunci soalan. Untuk format baru KSSM, soalan tidak akan menyatakan fokus. Jadi soalan adalah berbentuk umum. Kamu yang perlu kenal pasti fokus atau kata kunci. Okey, bagaimana cara mudah untuk kamu nak kenal pasti? Okey, kamu ingat KFC. Okey, apa itu yang dimaksudkan dengan K? K boleh jadi kepentingan, boleh juga kesan. Okey, F ialah faktor atau punca atau sebab. C ialah cara atau usaha atau langkah. Ini paling mudahlah untuk kamu ingat. Okey, selepas kamu kenal pasti fokus, kamu perlu senaraikan 3 isi bahan rangsangan untuk kamu huraikan dalam karangan kamu. Ini contoh soalan. Okey, jadi cikgu, kamu lihat arahan. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan permainan tradisional. Okey, jadi soalan ini diambil daripada tema sukan dan rekreasi. Okey, cuba lihat bentuk contoh soalan. Huraikan pendapat anda tentang permainan tradisional. Jadi soalan umum, tidak dinyatakan faktor atau langkah. Okey, seterusnya kamu kena ingat panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, jadi dalam gambar ni, bahan yang pertama ialah petikan berkaitan dengan terompah tempurung, salah satu jenis permainan sukan rakyat yang popular pada zaman dahulu. Okey. Seterusnya kamu boleh lihat gambar permainan tenteng. Okey, dan satu lagi bahan ialah berkaitan dengan sajak. Okey, kalau kamu lihat bahan ini, terompah tu ialah contoh. Kemudian gambar pun contoh. Tapi daripada sajak itu kamu boleh inilah, maksudnya seolah-olah penulis itu macam rindu akan permainan tradisional. Jadi kita boleh tulis karangan berkaitan dengan usaha untuk mengekalkan permainan tradisional. Okey, jadi bahan yang ada ni kamu gunakan, contohlah gambar tu kamu boleh masukkan dalam huraian kamu sebagai contoh. Okey, apakah yang perlu anda lakukan selepas membaca soalan? Okey, yang pertama, kamu perlu senaraikan isi penting. Jadi untuk soalan tadi, kita ambillah cara atau usaha untuk melestarikan permainan tradisional. Okey, selepas senaraikan isi penting, kamu perlu mula menulis
perenggan pendahuluan. Okey, jadi dalam perenggan pendahuluan tu jangan kamu cerita isi dulu. Kamu cuma ceritakan secara umum saja berkaitan permainan tradisional. Okey, seterusnya barulah kamu mula menulis perenggan isi. Jadi kalau untuk karangan ini kamu perlu nyatakan 3 isi lah. Jadi kamu perlu tulis 3 perenggan huraian isi. Dan yang terakhir kamu perlu menulis perenggan penutup. Kamu buat kesimpulan, kalau boleh nyatakan cadangan dan harapan kamu secara umum berkaitan dengan permainan tradisional. Okey, ini ialah contoh cadangan jawapan. Okey, contohnya ibu bapa memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Kemudian peranan pihak sekolah menganjurkan pertandingan permainan tradisional. Seterusnya, pihak media cetak atau media elektronik menyebarkan maklumat mengenai permainan tradisional. Ini 3 isilah. Mungkin kamu tak dapat fikir yang 3, ada 2 lagi cadangan yang boleh kita guna pakailah, sama ada peranan badan bukan kerajaan ataupun peranan pihak kerajaan. Ini contoh jawapan untuk soalan tadi. Okey, kamu kena ingat juga untuk bahagian A ni kamu perlu tulis 150 hingga 200 patah perkataan saja. Jangan tulis panjang sangat sebab kamu hanya ada masa 30 minit saja untuk jawab bahagian A. Okey, seterusnya kita beralih kepada bahagian B, iaitu karangan respon terbuka. Okey, untuk bahagian B terdapat 4 soalan esei. Okey, jadi kamu perlu pilih dan jawab satu saja soalan daripada 4 tadi. Okey, dalam bahagian B ni terdapat 4 domen atau bidang. Okey, yang pertama domen awam, yang kedua domen peribadi, yang ketiga domen pendidikan dan yang keempat ialah domen kerjaya. Okey, sekarang kita lihat contoh soalan berkaitan dengan domen pendidikan. Domen awam. Okey, jadi dalam soalan domen awam ni, semua domen lah kamu akan diberi stimulus. Okey, contoh untuk domen awam ini ialah petikan berita daripada Asro Awani, okey, yang berkaitan dengan Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia. Okey, jadi nanti kamu boleh baca, cikgu tak akan bacakan stimulus ni, kita terus lihat kepada soalan. Okey, petikan di atas menunjukkan penambahan lambakan sisa pepejal yang sukar diurai di kawasan tapak pelupasan sampah sehingga memberi kesan kepada alam sekitar. Okey, bincangkan cara-cara yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasinya. Okey, jadi kamu boleh lihat domen awam ni dia ialah bidang atau berkaitan dengan umum lah masyarakat. Jadi kamu boleh lihat juga soalan cara-cara yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah yang sampah tadi kan. Okay, jadi kamu perlu senaraikan 5 isilah sekiranya kamu ingin menjawab soalan domen ini. Okey, kita lihat domen yang seterusnya. Okey, domen yang kedua ialah domen peribadi. Okey, jadi domen peribadi ni biasanya berkaitan dengan individu. Okey. Jadi stimulus ini diambil daripada sumber internet berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Okey, jadi kita lihat soalan. Berdasarkan fakta tersebut, huraikan peranan pengguna jalan raya, khususnya pengguna motosikal untuk memastikan keselamatan jalan raya terjamin. Jadi dari sudut individu lah ni, pengguna jalan raya berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Okey. Soalan ini pun sama. Kalau kamu pilih soalan bahagian B ni, kalau boleh kamu kemukakan 5 isi lah untuk kamu jawab sebab karangan bahagian B ni masa yang perlu kamu peruntukkan 1 jam 30 minit dan markah pun agak tinggi untuk bahagian B. Okey, 100 markah. Okey, kita lihat domen yang ketiga, domen pendidikan. Okey, kalau domen pendidikan ini akan berkaitan dengan isu pendidikan lah. Okey, jadi ini petikan berita daripada Berita Harian, okey, yang berkaitan dengan pendidikan seni. Kita lihat soalan. Petikan akhbar membincangkan bahawa pendidikan seni membantu untuk melahirkan masyarakat yang menghargai kesenian. Bincangkan kebaikan-kebaikan mempelajari pendidikan seni. Okey, jadi untuk SSM ni, pendidikan seni visual kamu memang perlu belajar dari tingkatan 1 kan? Tingkatan 1, 2, 3. Jadi kamu perlu senaraikan ataupun huraikan kebaikan-kebaikan mempelajari pendidikan seni untuk menjawab soalan ini. Sama juga cuba
huraikan 5 isi. Kalau kamu pilih soalan domain pendidikan. Okey. Domain yang terakhir ialah domain kerjaya. Jadi akan berkaitan dengan kerjaya lah. Okey, untuk stimulus ni dia berkaitan dengan pelancongan. Jadi ini tema pelancongan lah. Okey, petikan rencana di atas menerangkan tugas dan tanggungjawab pemandu pelancong yang kini menjadi salah satu kerjaya pilihan generasi muda. Walaupun tugas mencabar dan masa kerja yang tidak menentu, kerjaya ini sangat diminati oleh golongan muda lantaran pendapatan agak lumayan boleh diperoleh daripada kerjaya ini. Okey, pada pendapat anda, apakah kriteria-kriteria yang perlu dimiliki oleh seorang pemandu pelancong? Jadi apa ciri-ciri pemandu pelancong? Ini yang kamu perlu tulis dalam karangan kamu. Okey, untuk menjawab bahagian B. Yang pertama, kamu perlu baca soalan dengan teliti. Yang kedua, pilih soalan yang ingin kamu jawab, satu saja. Kemudian buat rangka karangan, iaitu kamu senaraikan 5 isi. Seterusnya, kamu tulis karangan lengkap dan pastikan jumlah perkataan kamu cukup 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, kita lihat pula kriteria penskoran untuk bahagian A dan bahagian B. Okey, cikgu takkan kongsikan semua, cikgu akan fokus kepada yang cemerlang saja. Okey, kita lihat untuk ini secara umum dulu, untuk memperoleh markah cemerlang bahagian A 26 hingga 30 markah, kepujian 20 hingga 25, memuaskan 15 hingga 19 markah, kurang memuaskan 10 hingga 15 dan pencapaian minimum 1 hingga 9 markah. Okey, kita lihat kriteria markah yang cemerlang 26 hingga 30 markah. Okey, jadi untuk dapat markah cemerlang, yang pertama, karangan kamu perlu menepati tugasan atau tema bahan rangsangan. Macam tadi, kita lihat rangsangan berkaitan permainan tradisional. Jadi kamu kena cerita berkaitan permainan tradisional. Okey, yang kedua, bahasa kamu perlu gramatis dari segi kata dan ayat. Maksudnya kalau boleh tidak ada kesalahan tata bahasa lah. Yang ketiga, penggunaan tanda baca betul dan tepat. Okey, dan juga sistem ejaan mengikut sistem ejaan Bumi Baharu. Okey, seterusnya penggunaan kosakata luas dan tepat. Okey, pastikan perenggan kamu seimbang. Jangan ada perenggan yang pendek, ada perenggan yang panjang. Itu tak seimbang. Okey, seterusnya unsur bahasa perlu kamu ada sekurang-kurangnya peribahasa lah. Satu ataupun kata-kata tokoh pun boleh juga. Okey, idea kamu perlulah relevan dengan bahan rangsangan. Dan yang paling penting diuraikan dengan jelas dan matang untuk dapat cemerlang bahagian A. Okey, untuk bahagian B, kita tengok kriteria. Yang pertama, cemerlang 60 hingga 70 markah, kepujian 50 hingga 59, baik 40 hingga 49, memuaskan 30 hingga 39, kurang memuaskan 20 hingga 29, pencapaian minimum 10 hingga 19 dan tidak mencapai tahap minimum 1 hingga 9. Kita lihat macam mana nak dapat markah cemerlang 60 hingga 70. Hampir sama dengan bahagian A tadi, iaitu yang pertama kosakata kena luas. Okey, seterusnya yang kedua, kamu perlu guna pelbagai ayat majmuk yang gramatis sebab karangan bahagian B lebih panjang. Okey, ejaan dan tanda baca juga perlu betul. Okey, idea perlu relevan, diuraikan dengan jelas dan matang dan disertakan dengan contoh yang sesuai. Okey. Seterusnya, pengolahan kamu perlu menarik dan berkesan, pemerengganan seimbang dan ada tautan, iaitu penggunaan penanda wacana. Gaya bahasa menarik, khasnya dari segi penggunaan ungkapan sama juga seperti peribahasa, pantun, frasa indah dan lain-lain. Okey, mempunyai alat tautan yang sesuai dalam setiap perenggan. Okey, seterusnya yang terakhir T3P5A. Okey, teknik menulis karangan yang cikgu dah perkenalkan sebelum ni. Cikgu akan ingatkan secara ringkas saja. Okey, 3 perkara penting yang kamu perlu ingat dalam setiap perenggan. Perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup. Dan 5 ayat asas lah dalam setiap perenggan kamu. Kalau bahagian B tu perlu lebih daripada 5 ayat. Cuma ini untuk bantu siapa yang tidak ada idea lah.
Siapa yang ada teknik sendiri, okey teruskan dengan teknik kamu. Okey, untuk perenggan pendahuluan, ayat pertama kamu mulakan dengan ayat umum. Okey, kemudian ayat kedua kamu sentuh soalan ataupun kamu bagi definisi. Ayat yang ketiga cuba bagi contoh yang berkaitan dengan soalan. Ayat keempat arahan soalan. Okey, contoh kalau kamu nak cerita tentang usaha, kamu boleh buat ayat tanya. Apakah usaha-usaha untuk melestarikan permainan tradisional? Contoh soalan tadilah. Okay, dan yang kelima kamu masukkan peribahasa. Okey, untuk perenggan isi, kalau isi ni kamu paling penting kamu mesti ingat, mesti ada isi, mesti ada huraian, mengapa, bagaimana, kemudian mesti ada contoh dan juga penegasan. Okey, dan untuk perenggan penutup, kamu buat rumusan keseluruhan, kamu cuba buat pertentangan idea ayat yang kedua, kalau tak buat begini apa yang akan berlaku. Kemudian bagi cadangan dan harapan dan terakhir sekali jangan lupa masukkan peribahasa ataupun frasa menarik. Okey. Jadi cikgu harap perkongsian ringkas ini dapat memberi panduan kepada kamu untuk menjawab soalan dalam peperiksaan sumatif 1 nanti. Okey, jadi buat yang terbaik. Sekira ada sebarang pertanyaan, kamu boleh berhubung dengan cikgu lah. Okey, berikut ialah nombor telefon cikgu. Okey, jadi cikgu doakan semoga kamu dapat menjawab dengan baik. Okey, jadi jawab mengikut masa yang diperuntukkan. Okey, kalau karangan kertas 1 ni, kamu perlu jawab dalam tempoh 2 jam. Okey, selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.